mulakan kelas kita. Okey, jadi untuk yang beragama Islam macam biasa, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Lepas tu cikgu nak mula share skrin. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Okey, cikgu tengah share pasal apa sekarang ni? Sebab apa? Okey, nampak whiteboard cikgu tak? Nampak. Whiteboard cikgu warna putih ke warna merah? Putih. Okey, baik. Itu ujian teknikal kita panggil. Maksudnya kalau cikgu nak mengajar, cikgu kena pastikan suara cikgu kamu dengar, whiteboard cikgu pun kamu nampak. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Okey, ni adalah nota. Ini adalah nota. Okey, jadi sepanjang kelas ni kita ada nota kita. Cikgu punya nota kamu kena salin lah. Okey, jadi hari ni kita nak belajar pasal apa? Okey, hari ni kita nak masuk kepada algebra. Kita nak masuk kepada satu yang nama dia algebra. Pernah dengar ke algebra ni apa? Pernah. Algebra ni apa benda algebra ni? Mahadi, apa maksud apa yang nak dinamakan dengan algebra ni? Algebra kita entah saya lupa. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Hari ni cikgu akan tunjukkan apa tu algebra. Okey, jadi mula-mulanya cikgu akan terangkan definisi algebra tu apa. Algebra ni kalau bahasa Melayu dia kita panggil pemala. Kita panggil pemala. Kalau bahasa Inggeris kita panggil variable. Variable. Jadi pemala dengan variable ni apa benda? Pemala dan variable ni adalah sesuatu nilai yang kita tak tahu berapa. Yang kita tak tahu berapa. Contoh, masa sekolah rendah. 5 tambah kotak sama dengan 10. Okey, sekarang tengok dekat 5 tambah kotak sama dengan 10. Pernah tak jumpa soalan ni masa dekat sekolah rendah? Pernah. Okey. Masa sekolah rendah dia pakai kotak. Dia suruh kita cari apa? Berapakah nilai dalam kotak? Berapakah nilai dalam kotak tu? Dia suruh kita cari nilai nombor yang nak dimasukkan kepada dalam kotak tu. Ini soalan pada darjah rendah, pada sekolah rendah. Tapi bila kita dah masuk sekolah menengah, yang kotak ni kita dah tak pakai dah kotak. Kita dah tak pakai dah kotak. Jadi kita pakai apa? Masing-masing boleh tengok. Kita pakai huruf X sama dengan 10. Jadi kalau kamu tengok worksheet tu, dia ada banyak huruf. Okey, jadi apa yang nak cikgu masukkan kat sini? Inilah algebra kita. X ni adalah algebra kita. Ni adalah algebra kita. Jadi masa sekolah rendah kita bercakap tentang kotak. Tapi bila kita dah masuk dekat sekolah menengah, soalan dia bertukar. Kalau sekolah rendah dia kata berapakah nilai kotak tu. Tapi bila dekat sekolah menengah, dia cari apa? Berapakah nilai X? Dia nak cari berapakah nilai X. Maksudnya soalan nak X tu berapa. Jadi kalau kamu pening algebra ni apa? Senang cerita, nak singkatkan cerita algebra ni adalah huruf. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab huruf ni dia tak kisah. Kamu boleh gantikan dengan huruf A. Kamu boleh gantikan dengan huruf B. Kamu boleh gantikan dengan huruf C. Tak kisah sampai Z. Jadi inilah dimasukkan dengan algebra. Bila cikgu cakap algebra tu apa? Algebra tu adalah huruf. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey.
Mahdi, ada soalan tak Mahdi? Okey, tersikat tu. Okey, jadi bila orang tanya algebra tu apa? Kita cakap algebra adalah huruf. Algebra adalah huruf. Huruf ni apa benda? Huruf ni adalah sesuatu nilai yang kita tak tahu. Contoh, sesuatu nilai yang kita tak tahu macam X, macam kotak ni. Dia tak bagi tahu. Soalan tak bagi tahu pun berapakah nilai tu. Jadi dalam matematik bila kita nampak sesuatu nilai yang kita tak tahu, kita tak boleh gantikan dengan kosong. Kita kena gantikan dengan huruf. Inilah yang dimaksudkan dengan algebra. Boleh faham ke semua? Faham. Okey, seorang je. Yang lain cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Faham. Okey. Bagus. Okey. Jadi, hari ni adalah cikgu nak ajar kamu macam mana nak cari nilai huruf ni. Cikgu nak ajar kamu macam mana nak cari nilai huruf ni. Dia ada teknik dia. Okey. Jadi, nak menyelesaikan algebra ni dia ada hukum dia. Dia ada hukum dia. Dia ada 4 jenis hukum. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada 4 jenis hukum untuk penyelesaian algebra. Kita panggil apa? Hukum algebra. Ini kamu kena salin. Hukum algebra. Salin dekat kertas. Dia ada 4 jenis hukum. Dia ada 4 jenis hukum. Kalau boleh ingat, sebab apa? Sebab kita pakai sampai tingkatan 5. Yang pertama, positif. Bila pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Cikgu ulang lagi sekali. Positif bila ke sebelah jadi apa? Nak dengar sikit suara? Negatif. Okey, malu-malu. Okey, positif pindah ke sebelah jadi negatif. Apa benda positif tu? Apa benda negatif tu? Nanti cikgu ajar satu-satu. Okey, cikgu terangkan dulu hukum dia. Okey, yang kedua, kita pergi kepada hukum yang kedua. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Ini adalah hukum yang kedua. Okey. Hukum yang ketiga, cikgu teruskan kepada hukum yang ketiga. Salin tahu keempat-empat hukum ni. Hukum yang ketiga, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Okey. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Itu adalah hukum yang ketiga. Okey, akhir sekali Okey, akhir sekali nombor 4, hukum algebra adalah bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu semua malam ni macam mana kita nak pakai hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat dalam mencari nilai huruf. Kita pakai semua ni bila kita nak cari nilai huruf, nak mencari nilai huruf. Jadi bila cikgu dah bagi tahu kamu huruf tu apa? Huruf tu adalah algebra. Jadi inilah yang kita pakai. Hukum algebra, 4 hukum ni. Dapat salin tak tu? Cikgu nak dengar suara sikit. Dapat salin tak? Dapat. Okey. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu nak teruskan kepada hukum yang pertama. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, sebelum cikgu pergi kepada positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ini adalah hukum yang pertama. Kamu kena tahu dulu. Ni salin nota cikgu. Kena salin nota cikgu. Setiap nombor ada simbol. Setiap nombor ada simbol. Okey. Simbolnya di mana? Simbolnya di belakang. Simbolnya di belakang. Jadi simbol untuk matematik, untuk setiap nombor dia ada 2 sahaja. Sama ada dia datang dalam keadaan positif dan dia akan datang dalam keadaan negatif.
sebagai contoh, sebagai contoh. Tengok dekat sini. Contoh yang cikgu tunjuk dekat bawah ni. Okey. Positif 5, negatif 2. Positif 3. Negatif 4. Positif 2. Negatif 5. Okey. Sekarang ni, dah belajar belum positif dengan negatif dekat sekolah? Dah. Dah. Dah, okey. Okey. Cikgu pun dah ada ajar dah pada minggu lepas. Okey. Sekarang kita nak tahu nombor ni dia punya nilai. Nombor ni dia ada simbol. Simbolnya di mana? Di belakang dia. Setiap kucing ada ekor. Ekor dia dekat mana? Ekor dia dekat belakang. Jadi, cikgu kaitkan dengan nombor. Setiap nombor ada simbol. Simbol dia dekat mana? Simbol dia dekat belakang. Contoh yang pertama kita pergi kepada nombor 5. 5 ni dibaca dalam keadaan positif ke negatif? Cikgu nak soal kamu. Positif. Ya, pandai. Jadi 5 ni dibaca dalam keadaan positif 5. 5 dekat sini dibaca dalam keadaan positif 5. Sebab apa? Simbol dia di belakang. Okey, cikgu teruskan kepada nombor 2. Nombor 2 ni kita baca dia positif 2 ke ataupun negatif 2. Bagi tahu cikgu. Negatif. Ya, pandai. 2 ni dibaca dalam keadaan negatif 2. Sebab apa? Kita tengok simbol dia di belakang. Simbol dia di belakang menunjukkan dia negatif. Mana satu positif? Positif ni adalah yang tulis tambah. Ni positif. Kod-kod ada yang keliru. Ni negatif. Negatif. Negatif ni adalah yang tolak. Jadi 2 ni belakang dia adalah tolak. Kamu boleh sahaja panggil negatif 2, boleh sahaja panggil tolak 2. BM dengan BI sahaja. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada nombor 3. Nombor 3 ni positif ke negatif dia punya simbol? Positif. Okey, pandai. Kita tengok di belakang dia. Nombor 3 ni adalah dalam keadaan positif. Bagus. Jadi kita tengok di belakang. Sentiasa kalau nak tengok simbol, tengok dekat belakang. Okey, kita tengok pula nombor 4. Nombor 4, dia punya simbol positif ke negatif? Negatif. Ya, pandai. Nombor 4 ni, dia punya simbol adalah negatif. Okey, nombor 2. Nombor 2, dia punya simbol positif ke negatif? Positif. Positif, pandai. Nombor 5 yang terakhir ni, positif ke negatif? Negatif. Pandai. Okey. Jadi kamu kena faham positif dengan negatif. Kalaulah cikgu tulis positif 5, sama ke nilai dia dengan negatif 5? Tak. Dia tak sama. Jadi kita kena hati-hati. Jadi kalau kita nak tengok dia dalam keadaan positif ke negatif, kita tengok di belakang. Kita tengok di belakang. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Faham. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak terangkan dekat kamu semua apa yang dimaksudkan dengan positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1. Nampak tak soalan nombor 1 tu? Pak. Okey, nampak. Okey, jadi sekarang fokus kita dekat sini adalah kita nak cari nilai X. Berapakah nilai X ni? Jadi kita nak cari berapakah nilai X tu. Ada orang boleh congak. Cikgu tak nak kamu congak. Sebab apa? Cikgu nak kamu fahamkan konsep macam mana nak dapat nilai X tu. Okey, jadi kita tengok kepada nilai X. Dia punya nota adalah, tengok ni, tinggalkan huruf sorang-sorang. Tengok cikgu buat dulu. Tinggalkan huruf sorang-sorang. Tinggalkan huruf sorang-sorang. Ingat tu Darren. Leave the word alone. Tinggalkan huruf tu sorang-sorang. Jadi, kamu kena faham. X, cikgu terang ni satu-satu. X tambah 12 sama dengan 14.
Okey, ni sistem persamaan. Kenapa? Kamu kena faham, setiap sistem persamaan dia ada bahagian kiri, bahagian kiri dengan bahagian kanan. Ni nota tau, salin. Ni nota kanan. Okey, kalau kamu tengok yang warna biru tu kiri dan warna hijau tu kanan, macam mana cikgu boleh cakap biru tu kiri, hijau tu kanan? Sebab apa? Sebab kita anggap persamaan sama dengan yang dekat tengah-tengah menjadi titik tengah dia. Okey, nampak ni bila sama dengan ni kita anggap tengah-tengah, jadi yang biru kita kata dia di kiri, yang hijau kita kata dia di kanan. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, mana ada orang duduk tengah-tengah tak ada kiri dengan kanan? Kita tak panggil dia tengah-tengah kalau dia tak ada kiri dengan kanan. Jadi kita tengok ni, sama dengan ni duduk dekat mana? Sama dengan ni dia duduk di tengah. Jadi bila kita ada tengah, senanglah kita nampak mana kiri, mana satu kiri, mana satu kanan. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, jelas. Okey. Jadi kita tengok kat sini X tambah 12 sama dengan 14. Ingat hukum dia, tinggalkan huruf tu sorang-sorang. Jadi kita tengok X ni. X ni dia tak sorang-sorang. Dekat kiri ni dia ada nombor 12. Dia ada nombor 12. Kita tak nak 12 dekat kiri. Jadi kita kena pindahkan 12 yang dekat kiri, pindah ke kanan. Dan macam mana nak pindah? Okey, jadi cara kita nak pindah adalah kita tengok balik hukum kita. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 12 ni dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Positif. Macam mana kita nak tahu 12 tu positif? Tengok simbol kat belakang. Ya, pandai. Kita nak tahu nombor tu positif ke negatif, kita tengok simbol dekat belakang. Jadi dekat belakang 12 ni adalah positif. Jadi bila kita pindahkan 12 ni ke sebelah, tengok rule kita. Positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Kamu salin balik dekat bawah. Salin balik dekat bawah. X sama dengan 14. 12 yang ni dia dekat kiri. Jadi bila kita dah pindahkan dia ke kanan, dia akan jadi negatif 12. Cikgu ulang lagi sekali. 12 ni positif, dekat kiri dia positif. Tapi bila kita dah pindahkan 12 tu ke kanan, dia akan jadi negatif 12. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum pertama. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jelas ke? Jelas. Okey, seorang. Okey, baik. Okey, sekarang bila 14 tolak 12 kita boleh selesaikan. 14 tolak 12 dapat berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. 14 tolak 12. Pakailah kalkulator tu. Okey, kita dapat 2. Pandai. Okey, jadi nombor 1 ni kita soalan nak tanya X ni apa? Inilah jawapan X. X tu adalah 2. Boleh faham ke contoh cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey. Cikgu akan tunjuk contoh yang seterusnya. Cikgu akan tunjuk contoh yang seterusnya. Kita akan buat soalan nombor 2. Okey. Jadi kita tengok pula kepada soalan nombor 2. Tengok ni. 11, cikgu salin balik tahu. 11 tambah X sama dengan 15. Bila cikgu nak cari nilai X, bila cikgu nak cari huruf tu, cikgu nak cari huruf tu. Huruf apa kat nombor 2 ni? Huruf X. Jadi cikgu kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Masalahnya dekat sini, dekat belah kiri. Kiri tu kat mana? Ini kiri dia. Ni kiri dia. Dekat belah kiri tu dia ada nombor 11. Nombor 11 ni kacau. Jadi nombor 11 ni kamu kena pindahkan daripada kiri pergi ke kanan. Jadi, kita tengok kepada nombor 11. Cikgu nak soal kamu. Nombor 11 tu dia dalam keadaan positif ke negatif?
Positif. Positif. Pandai. Bila dia tak tulis, sebenarnya dia adalah dalam keadaan positif. Jadi bila kamu nak alihkan nombor 11 yang dekat kiri ke kanan, dia akan jadi apa? 15, 11 ni positif dekat kiri. Bila kita pindahkan dia ke kanan, dia jadi negatif 11. Lepas tu barulah kamu boleh selesaikan. 15 tolak 11. 15 tolak 11 dapat berapa? 4. 4. 4. Inilah jawapan X kita. Jelas ke soalan nombor 1 dengan nombor 2 cikgu terang? Jelas. Jelas. Okey, ada soalan tak? Cikgu nak dengar sikit. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada. Okey, kalaulah kod kamu ada soalan, WhatsApp cikgu kalau malu-malu. Okey, berdasarkan dua contoh nombor 1 dengan nombor 2 yang cikgu dah tunjuk dekat depan masing-masing. Cuba selesaikan nombor 11. Cuba je buat dulu. Buat nombor 11. Tu nombor 11 dan nombor 12. Cuba selesaikan nombor 11 dan nombor 12. Okey, cuba buat. Buat, lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu. Cikgu akan check. Okey, buat. Salah tak apa, cikgu akan tunjuk jalan kerja di hadapan. Boleh ke buat? Nombor Nak dengar 11. sikit suara? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey. Okey, cikgu tu. Sebelah dan 12. Cikgu. Ya? Cikgu. Ha. Ideal ke tu? Saya tak nampak. Cikgu siapa? Tak nampak? Haa. Okey, jap cikgu reshare screen. Hitam semua. Ideal baru masuk kot. Nampak dah? Tak. Okey, kalau tak, Ideal kena keluar masuk balik. Dah. Ha. Darren macam mana Darren? Boleh buat tak? You can do or not? Nombor 11 dengan nombor 12. Okey. Mahdi dia boleh buat tak nombor 11 dengan nombor 12 tu? Dah siap. Okey, dah siap. Okey. Ideal dah nampak belum? Entah. Dah. Dah nampak dah? Dah. Okey. Ya. Okey. Tu buat nombor 11 dengan nombor 12. Okey, Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey, cikgu tunggu lagi dekat WhatsApp. Okey, bagus. Pandai. Izhana boleh buat tak nombor 11 dengan nombor 12 tu? Boleh. Okey. Okey, Nasuha. Cikgu kalau buat cara macam ni boleh ke? Cuba send kat WhatsApp, cikgu nak tengok. Ya. Okey, tak boleh. Semua orang kena ikut cara cikgu ajar. Okey. Jadi, Saya belum hantar lagi. oh ya ke? Oh, ramai dah tu. Salah orang je.
Macam ni okey ke? Saya buat Okey. macam tunjuk-tunjuk sekejap. Yang loading. Baru hantar. Sekejap. Dah hantar. Sekejap Okey, ni paling tepat. Bagus. yang ni ke? A2. Okey. Tak boleh. Kena ikut macam cara cikgu. Dia kalau ini dia boleh jadi lagi kompleks tau. Dia boleh jadi lagi banyak nombor dan banyak huruf. Jadi bila kita pakai cara macam tu kita akan mudah cuai. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan lagi sekali cara dia. Boleh ke cikgu mula tunjuk ni nombor 11 dengan nombor 12? Boleh. Okey. Tengok betul-betul nombor 11 dengan nombor 12. Okey, dekat sini cikgu akan ajar kamu apa rule yang pertama kita nak belajar ni. Apa rule pertama yang kita nak belajar ni? Kita nak belajar positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Apa tu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif? Okey. Jadi kamu tengok ni. Penulisan, cara nak buat pun kena ikut cikgu. Okey, X tambah 6 sama dengan 14. Kita nak X sahaja. Kita nak berapakah nilai X tu? Jadi sekarang ni dia ada 6 dekat sini. 6 ni dia duduk belah kiri. Dia duduk belah kiri. Jadi kita nak pindahkan 6 ni, dia nak langkah persamaan tu. Jadi bila kita nak pindahkan 6 daripada kiri pergi kanan, kamu kena tengok. Sebelum pindahkan kamu kena tengok. 6 tu dalam keadaan positif ke negatif? Okey, 6 tu dalam keadaan positif ke negatif? Cikgu nak dengar suara sikit. Positif. Okey, jadi 6 ni dalam keadaan positif. Jadi bila kita dah detect dia positif, kita pakai rule ni. Bila dia positif dekat kiri, kita nak pindahkan 6 tu daripada kiri pergi ke kanan, dia akan jadi X sama dengan 14. Ni 6 ni positif. Bila dia kat kiri, dia positif. Kita pindah ke kanan, dia akan jadi negatif 6. Yang X kekal di kiri kamu kena salin juga. Yang 14 yang kekal di kanan kamu kena salin juga dekat bawah. Bila dah sampai sini baru kamu selesaikan. X sama dengan 14. 14 tolak 6 dapat berapa? 8. 8. Jadi inilah jawapan X kita. Inilah jawapan X kita. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi kita tengok pula. Okey, setiap orang kena ikut jalan kerja macam cikgu buat. Tak nak lain. Okey, ada yang lain tadi. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 12. Okey, tapi cikgu ucapkan baguslah. Nice try. Okey, jadi kita kena tengok. Ini adalah di kiri. Ni adalah di kiri. Yang warna biru tu di kiri, yang warna hijau ni di kanan. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai X. Jadi kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. X sama dengan 10. Sebelah X ni dia ada 7. 7 ni dekat kiri. Kita tak nak kacau X tu dekat kiri. Kita nak X tu duduk sorang-sorang. Jadi 7 ni dia dalam keadaan apa? Dekat belah kiri dia dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Bila kamu tak nampak simbol dia, dia sebenarnya dalam keadaan positif. Jadi positif yang dekat kiri, kita bawa dia pergi ke kanan. Jadi bila dia positif dekat kiri, kita pakai rule ni. Kita pakai rule ni. Positif pindah ke kanan, dia akan jadi negatif 7. Tengok ni, tadi dekat kiri dia jadi positif 7. Bila kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi negatif 7. Jelas ke? Okeylah, ni lah yang dimaksudkan dengan positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini baru kita selesaikan. X sama dengan 10 tolak 7 dapat berapa? 3. 3. Inilah jawapan dia. Jelas ke soalan nombor 12? Jelas. Okey, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Okey, kita cuba lagi. Okey. Cikgu bagi 2 soalan. Okey, kejap.
Okey, cuba tahu buat. Kalau tak faham nanti. Okey. Mana? Okey, berdasarkan contoh dekat nombor 11 dengan nombor 12, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 14 dan cuba selesaikan nombor 4. Okey, cuba buat. Cikgu, kalau dah siap hantar ke kat WhatsApp? Hantar dekat cikgu kat WhatsApp. Sembilan. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ramai dah hantar. Nak cikgu selesaikan ke nak masa lagi? Masa. Okey, okey cuba buat. Okey. Tu macam ni boleh ke? Cuba hantar kat cikgu. Cikgu tengok. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Okey, macam tu lah. Okey, pandai. Bagus. Kena tunjuk jalan kerja tau. Okey, bagus. Iya, kena tunjuk. Okey. Okey. Eh? Okey, boleh ke cikgu mula buat sekarang? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, jadi tengok nombor 14 dengan tengok nombor 4. Ada yang salah sikit je. Okey, jadi kita tengok kepada nombor 14 dengan nombor 4. Okey, kita sekarang ni objektif kita, tujuan kita. Kita nak cari X tu berapa. Okey, sekarang ni kita tengok kepada soalan 14. X 8 tambah X sama dengan 16. Jadi ini adalah di kiri. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Semua orang kena ikut jalan kerja cikgu. Kena sama macam cikgu. Okey, sekarang ni
kita nak cari nilai X. Jadi X tu kena ada seorang-seorang. Masalahnya dia ada nombor 8 dekat sini. Jadi X tu bukan keseorangan. Jadi nombor 8 tu daripada kiri kita kena pindahkan dia ke kanan. Jadi bila kita nak pindahkan dia ke kanan, yang kita pindahkan nombor 8 sahaja. Yang X kita kekalkan dia di kiri. Jadi kita tulis X tu kat bawah. Sama dengan memang dekat tengah. Jadi kita tulis sama dengan dekat bawah. 16. 16 tu kekal di kanan. Kita tulis 16 di bawah. Tapi yang 8 ni daripada kiri nak pindah ke kanan. 8 ni di dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Positif. Ya, di dalam keadaan positif. Ingat, kalau kita tak nampak simbol, sebenarnya di dalam keadaan positif. Jadi positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Ingat balik rule kita? Negatif. Negatif. Ya, dia jadi negatif. Jadi dekat kiri ni positif 8, pindah ke sebelah dia jadi negatif 8. Nampak ni, dekat kiri tadi dia positif, bila kita pindahkan dia ke kanan. Ini kanan. Bila kita dah pindahkan dia ke kanan, simbol dia berubah. Dia akan jadi negatif. Tu maksud cikgu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita boleh terus selesaikan. 16 tolak 8 dapat berapa? 8. Ya, 8. Jadi jawapan nombor 14 adalah 8. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 4 pula. Kalau siapa-siapa ada masalah, ada siapa-siapa ada nak tanya soalan, tanya je tau. Okey, kalau malu tanya dalam WhatsApp. Okey, tengok kepada soalan nombor 4. Okey, sekarang ni X ni dia tak duduk seorang-seorang. Dia ada nombor 2 dekat sebelah X ni. Jadi kita kena pindahkan nombor 2 ke seberang sana. Daripada kiri, ini adalah kawasan kat kiri. Yang ini adalah kawasan kiri. Yang ini adalah kawasan kanan. Jadi kita kena pindahkan 2 ni daripada kiri ke kanan. Kenapa? Sebab tujuan kita nak X tu duduk seorang-seorang. Jadi yang dipindahkan dekat soalan nombor 4 ni hanyalah nombor 2. X ni kekal di kiri. Sama dengan ni kekal di tengah. 8 ni kekal di 8. Kekal di kanan. Jadi 2 ni dekat kiri. 2 ni di dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Positif. Ya, pandai. Jadi bila 2 ni positif, kita pindah ke sebelah. Ingat balik rule kita. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Negatif. Ya, jadi dekat kiri kita pindahkan dia positif 2, pindah ke sebelah dia jadi negatif 2. Nampak ni, tadi dekat kiri dia positif. Bila kita bawa je ke kanan sebelah nombor 8 dia jadi negatif. Janganlah ingat negatif tu milik 8. Sebab apa? Sebab semua nombor simbol dia di belakang dia. Jadi ni kita baca dia negatif 2. Jadi dekat sini kita selesaikan. X sama dengan 8 tolak 2. 8 tolak 2 dapat berapa? 6. 6. Inilah 6. jawapan nombor 4. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, selesai rule yang pertama. Selesai dah cikgu ajar positif pindah ke sebelah jadi negatif. Kita pergi kepada rule yang seterusnya. Mana dia rule yang seterusnya? Okey, jadi masing-masing tengok ni. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Macam tadi, dia terbalik. Okey, negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi, cikgu nak soal kamu. Setiap nombor simbol dia dekat belakang ke dekat depan? Belakang. Ya, dekat belakang. Contoh, 5. 5 ni simbol dia positif ke negatif? Positif. Positif. Ya, sebab apa? Sebab kita baca dia dekat Positif. belakang. Kita baca dia dekat belakang. Jadi masing-masing tengok pula. Tengok pula nombor 3. Okey, jadi masing-masing tengok nombor 3. Okey, sekarang ni macam tadi. Yang ini di bahagian kiri yang warna biru. Yang ini di bahagian kanan yang warna hijau.
Jadi sekarang ni apa kita nak? Kita nak X tu berapa? Soalan tanya, berapakah nilai X tu? Jadi sekarang ikut cara cikgu buat. Okey, sekarang ni sebelah X tu dia ada 5. Kita tak nak ada 5, kita nak ada huruf X sahaja. Jadi 5 ni kita kena alihkan daripada kiri pergi ke kanan. X yang dekat kiri, dia kekal di kiri. Sama dengan yang di tengah, dia kekal sama dengan di tengah. Nombor 6 di kanan, dia kekal di 6. Yang hanya berubah adalah 5. Okey, tengok 5. Di kiri, dia dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Jadi kita tengok balik rule kita. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif. Ya, Positif. itu maksud cikgu. Itu maksud cikgu. Negatif 5 di kiri, pindah ke kanan, dia akan jadi positif 5. Kalau tak nampak lagi ni, cikgu buat lagi. Ini adalah bahagian kiri, ini adalah bahagian kanan. Jadi kamu tengok kepada nombor 5 tadi. Nombor 5 di kiri tadi dia negatif. Sekarang bila cikgu pindahkan dia daripada kiri, pindah ke kanan, dia jadi positif. Jadi itulah yang dimaksudkan apabila negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jelas ke? Jelas. Okey, pandai. Okey, X sama dengan barulah kamu selesaikan. 6 tambah 5 dapat berapa? 11. 11. Jadi jawapan nombor 3 adalah 11. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tunjuk lagi satu contoh. Cikgu nak tunjuk contoh yang seterusnya. Okey, masing-masing tengok kepada nombor 15. Tengok kepada nombor 15. Konsep yang sama. Konsep yang sama. Ini di kiri. Ini adalah di kiri. Yang ini adalah di kanan. Jadi sekarang ni kita nak apa? Soalan nak apa? Soalan nak X tu berapa? Masalah soalan nombor 15 ni dia ada nombor 9 dekat kiri. Jadi kita kena alihkan dia ke kanan. Okey, X ni kekal di kiri, salin balik X. Sama dengan yang dekat tengah-tengah ni, kamu kena salin balik. Sebab apa? Dia kekal di tengah. Satu di kanan, kamu kena salin balik. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa-apa perubahan. Daripada kanan, dia kekal di kanan. Yang berubah sekarang adalah 9. 9 di kiri di dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Pandai. Di Negatif. dalam keadaan negatif. Jadi bila kita pindahkan 9 di kiri yang dalam keadaan negatif, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia akan jadi positif. Jadi dekat sini barulah kita selesaikan. 1 tambah 9 dapat berapa? 10. 10. Inilah jawapan nombor 15. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Sekarang ni berdasarkan contoh yang cikgu selesaikan di nombor 3 dengan nombor 15, cikgu nak masing-masing buat nombor 5 dengan nombor 6. Okey, cuba buat nombor 5 dengan nombor 6. Cuba buat nombor 5 dengan nombor 6. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau ada tanya tau, jangan malu-malu. Cikgu dah siap. Okey, send kat cikgu.
Okey, cikgu Cikgu tengah betul check. kan? Sekejap Okey, betul. Bagus, tak ada masalah. Pandai. Okey. Cikgu tengah tunggu yang lain, cikgu bagi lagi 2 minit Okey. Yuk kita sampai ke berapa yuk? Kita ni lagi sejam je, lagi sejam je. Sampai 10.30. Lama ke? Boleh. Tak lama. Tak lama, kejap je. Nanti habislah. Cikgu ajar lagi dua rule, lepas tu kita buat latihan sikit, habis. Kejap je matematik ni. Jangan risau. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Cikgu tengah tunggu kawan-kawan kamu hantar. Okey, bagus. Nampak boleh faham tu semua. Pandai. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Boleh ke cikgu mula selesaikan ni? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Jadi untuk yang tak dapat buat, yang still confused lagi, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan nombor 5 dengan nombor 6. Okey. Dalam matematik, kita kena faham, bukan semua data kita ada. Bukan semua data kita ada. Contohlah, cikgu ada 2 orang kawan. Nama cikgu Aman, nama kawan cikgu Ali. Masa tu guru kelas bagi tahu markah exam matematik, dia bagi kertas. Okey, cikgu dah dapat kertas cikgu. Ali pun dah dapat kertas dia. Tapi cikgu Ali tak nak tunjuk dekat cikgu markah Ali. Adakah cikgu boleh assume yang markah Ali tu kosong? Boleh ke cikgu buat macam tu? Tak. Tak boleh. Tak. Contoh kamu kan exam. Guru kamu dia buat apa? Dia bagi markah lah dekat masing-masing. Okey. Kamu tak tahu markah kawan kamu tu. Markah yang duduk depan kamu. Adakah kamu boleh cakap markah dia kosong? Tak. Boleh ke? Boleh. Tak boleh. Itulah maksud cikgu, bukan semua data kita ada. Jadi, macam ni juga dengan X. Soalan nombor 5. Kita ada X. X ni kita tak tahu. Dan kita tak boleh cakap X ni kosong. Jadi cara nak buat dia adalah kita pakai 4 rule tadi. Sekarang kita fokus kepada rule negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi kita tengok kepada nombor 5. Kita nak X. Kita nak data yang kita tak ada tu. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak cari nilai X bila ada 3 dekat sini. Jadi 3 ni dia di kiri. Ni adalah bahagian kiri. Kita kena pindahkan dia ke kanan. Jadi sebelum kamu cek, kamu nak pindahkan dia, kamu kena faham apa keadaan dia sebelum dipindahkan. Okey, keadaan nombor 3 ni, dia dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Negatif. Jadi bila kita detect dia negatif,
kita pindahkan dia akan jadi positif. Macam mana tu? Okey, X yang tadi kekal di kiri sama dengan kekal di tengah, 2 kekal di kanan, yang berubah hanya 3. 3 ni negatif. Kita pindahkan dia. Kita tengok yang negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Negatif 3. Pindah ke sebelah dia jadi positif 3. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, Jelas. bagus. Jadi sekarang kita selesaikan. 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. Iya, kita dapatlah 5. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan nombor 5. Boleh faham ke nombor 5? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau yang tak faham lagi, yang still confused lagi, boleh tanya. Ada soalan, tanya je cikgu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada nombor 6. X tolak 6 sama dengan 6. Cikgu bahagikan. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi sekarang ni kita nak X. Kita nak X tu sahaja. X, kita nak X. Jadi bila kita nak X, kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Masalahnya sebelah X ni dia ada 6. Jadi 6 ni yang di kiri kita kena pindahkan dia ke kanan. Jadi kita tengok X ni yang kita tak kacau, X ni kita tak kacau. Kita tak kacau pun, yang kita pindahkan 6 je. Jadi bila kita tak kacau, kita tulis balik. Kena tulis tau. Jangan tak tulis. X yang kita tak kacau dekat kiri, kita tulis balik X dekat belah bawah. Sama dengan, kita tak kacau sama dengan. Jadi kita tulis balik. Mana-mana yang kita tak kacau, sila tulis balik. Nombor 6. Kita tak kacau yang nombor 6 di kanan ni. Yang cikgu kurungkan warna kotak warna hijau ni. Kita tak kacau dia. Jadi kita tulis balik. Yang kita kacau adalah yang 6 di kiri. 6 di kiri, dia dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Negatif. Jadi bila di kiri dia negatif, kita tengok negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Jadi 6 yang di kiri kita pindahkan ke sebelah dia jadi positif 6. Barulah kita selesaikan. X 6 tambah 6 dapat berapa? 12. 12. 12. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada soalan 9 dan soalan 10. Sebelum kita pergi kepada hukum ketiga. Cuba selesaikan soalan 9 dan 10. Tak faham tanya tau. Cuba buat tau. Kalau kita tak cuba, kita tak faham nanti. Yang lain? Okay, 9 dengan 10 Cikgu nak ambil gambar jap, nak bagi kawan kamu. Dah siap hantar kat cikgu tau. Cikgu. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, pandai. Betul.
Okey, betul. Bagus. Okey, pandai. Nombor 9, 5, okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Izhana dapat buat tak Izhana? Dapat. Dah hantar dah? Dah hantar. Okey, bagus. Apa lagi satu? Izhafi. Izhafi macam mana boleh buat ke Izhafi? Boleh. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk sekarang soalan nombor 9 dengan soalan nombor 10? Boleh. Okey. Okey, jadi Syahmi dah hantar dah Syahmi? Okey, Uzma dah hantar dah? Tak ada ni lah group form 1. Oh, tak ada tapi dapat buat? Dapat. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing Dia ya? lagi tanda siap boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 9 dan tengok kepada soalan nombor 10. Okey. Kita tengok kepada soalan nombor 9. Cikgu tulis balik soalan nombor 9. 5 tambah X sama dengan 9. Sekarang ni, fokus kita nak X tu duduk sorang-sorang. Jadi bila kita nak X tu duduk sorang-sorang, dia ada nombor 5 dekat sini. Jadi bila dia ada nombor 5, dekat sebelah X tu kita tak nak. Jadi bila kita tak nak, kita kena alih ke seberang. X tu kita tak alih. Jadi kita tulis balik. Sama dengan ni kita tak kacau. Kita tulis balik. Nombor 9 ni kita tak kacau. Kita tulis balik. Yang kita kacau sekarang ni, yang kita berubah sekarang ni adalah nombor 5. Nombor 5 ni positif ke negatif? Cikgu soal kamu. Positif. Ya, nombor 5 ni positif. Jadi rule positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadilah negatif 5. Tengok 5 ni, tadi dekat kanan dia dalam keadaan positif. Sekarang dekat kiri, kita pindahkan dia jadi negatif. Itulah apa yang cikgu masukkan, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jelas ke? Jelas. Okey, Okey, sekarang ni baru kita buat. X sama dengan 9 tolak 5. 9 tolak 5 dapat berapa? Dapat berapa? Okey, kita dapat 4. Pandai. Okey, kemudian kita selesaikan pula nombor 10. X tolak 10 sama dengan 2.
sekarang ni kita nak X tu sorang-sorang. Masalah ni kita ada 10 dekat sini. Jadi 10 ni kita kena alih pergi lompat ke sana. Jadi X ni kita tak kacau. Jadi dia kekal di kiri, sama dengan ni kita tak sentuh. Kita tak berubah. Dia kekal di kedudukan dia, sama juga nombor 2. Dia kekal di kedudukan nombor dia. Jadi sekarang ni 10 tu yang berubah. 10 ni dia di kiri. Di kiri dia dalam keadaan apa? Positif ke negatif 10 tu? Negatif. Ya, dia Negatif. dalam keadaan negatif. Jadi bila negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif. Jadi macam mana? Negatif 10 pindah ke sebelah dia jadi positif 10. Baru kita selesaikan. X sama dengan 2 tambah 10 dapat berapa? 12. Iya, inilah jawapan nombor 10 dan jawapan nombor 9. Jelas ke dua rule ni? Boleh faham ke? Boleh. Faham. Okey, yang lain mana? Baru 2 orang. Yang lain mana? Boleh faham ke? Faham. Okey, bagus. Okey, kalau confused, tak faham apa-apa, bagi tahu cikgu Okey, jadi inilah jawapan dia. Siapa dapat nombor 4 betul, siapa dapat nombor 12 betul. Rule yang pertama cikgu dah terang, rule nombor 2 cikgu dah terang. Jadi cikgu nak pergi pula rule nombor 3. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada rule nombor 3, cikgu nak masing-masing buka kamera balik. Buka kamera yang dah tutup kamera tu. Cikgu nak tengok ke dah tertidur dah tu. Mahdi okey ke setakat ni, boleh faham? Mana Mahdi kita? Izhana, jelas ke Izhana? Okey, Izhafi macam mana Izhafi? Alamak, dah tertutup mata tu. Boleh faham ke Izhafi? Boleh. Okey. Aidil dapat buat tak Aidil? Dah. Okey. Jadi sekarang dah pukul 9.40. Kita ada masa sikit je lagi. Cikgu akan tunjukkan pula kepada rule yang seterusnya. Kita nak tengok pula rule yang seterusnya, iaitu rule nombor 3. Ada lagi 2 rule. 2 rule sahaja. Okey, dah cikgu mula share screen. Jadi masing-masing tengok kepada rule yang seterusnya. Okey, jadi rule yang ketiga. Kalau kamu salin tadi, apa rule ketiga? Ya. Cikgu. Ya. Sorry cikgu. Slow saya. Cikgu. Saya slow tadi juga cikgu. Apa tak dengar Aidil? Cikgu. Tadi saya slow cikgu. Tadi cikgu tanya apa? Aidil dapat jawab tak tadi soalan-soalan cikgu bagi tu? Dapat. Okey. Itulah cikgu tanya tadi. Cikgu nak confirmkan yang semua orang okey rule pertama dengan rule kedua. Jadi cikgu pergi kepada rule yang ketiga. Kita nak habis dah masa. Okey, rule ketiga kita darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Okey, darab ni macam mana? Darab ni bila nombor dan huruf bersebelahan. Jadi kena ingat ni. Darab, bila kita nak cek, dia dalam keadaan darab. Kita kena tengok nombor tu dengan huruf tu, dia duduk sebelah-sebelah. Dia jadi kawan. Dia jadi kawan. Kalau yang tadi, dia ada simbol dekat tengah-tengah. Mana simbol dekat tengah-tengah? Ni, dia ada simbol ni. Antara nombor dengan huruf, dia ada simbol. Antara huruf dengan huruf, dia ada simbol. Nombor dan huruf, dia ada simbol. Tapi, bila dia darab, dia tak ada simbol. Dia akan jadi macam ni. 5X. 5X dekat sini bermaksud dia dalam keadaan darab. Macam mana cikgu tahu dia dalam keadaan darab? Dia adalah dalam keadaan darab 5 darab X.
Ini adalah nombor dia iaitu nombor 5. Ini adalah huruf dia iaitu huruf X. Dia duduk sebelah-sebelah. Tak ada simbol antara 5 dengan X tu. Jadi maksudnya kita baca apa? Kita baca dia dalam keadaan darab. 5 darab X. Jelas ke? Jelas. Okey, Jelas. yang lain. Okey, bagus. Okey, tengok pula kalau cikgu cakap 2A. Kita tengok kepada 2A. 2A dekat sini, ini nombor 2. Ini huruf A. Dia tak ada simbol pun dekat tengah-tengah antara nombor 2 dengan huruf A. Maksudnya kita baca macam mana? Kita baca dia dalam keadaan 2 darab A. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing tengok kepada contoh. Ni salin tau kalau tak ada dalam worksheet tu sila salin. Contoh yang cikgu nak bagi dekat sini adalah apabila 5x sama dengan 125. Sekarang ni kita nak cari x. Ni contoh pertama Kita nak cari x. Bila kita nak cari x, kita kena pastikan huruf tu duduk sorang-sorang. Tapi masalahnya, dia ada nombor 5 dekat sini. Jadi bila kita tengok, nombor 5 tu betul-betul duduk sebelah X. Dia tak ada simbol. Dia tak tulis pun 5 tambah X. Dia tak tulis pun 5 tolak X. Dia tulis apa? 5X. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Jadi kita tengok rule kita bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Macam mana bahagi tu? Okey, bahagi kita tulis dalam keadaan pecahan. Kita tulis dalam keadaan per. Macam mana? 5 pindah ke sebelah. Kita tulis dalam keadaan 125 per 5. Kita buat dia dalam keadaan pecahan. Pecahan maksudnya dalam keadaan bahagilah. Kita tak tulis 125 bahagi 5 Kita tulis dia dalam keadaan pecahan. Sama sahaja maksud dia. Sekarang cikgu nak kamu tulis 125 per 5 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 125 per 5 dapat berapa? 25. Kita dapat apa? 25. 25. Inilah jawapan dia. Itu cara dia. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok pula. Cikgu tunjuk pula contoh nombor 2. Cikgu tunjuk pula contoh nombor 2. Contoh nombor 2. 2x sama dengan 10. Sekarang ni kita nak cari x. Tapi masalahnya dia ada nombor 2. Bila kita nak alihkan nombor 2 tu, kita tengok 2 tu nombor dia betul-betul sebelah x. Dia tak ada simbol pun. Dia tak ada 2 tambah x, dia tak ada 2 tolak x. Jadi dia apa? Dia 2x. Jadi kita baca apa? 2 darab x. Maksudnya kita tahu 2 ni dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab kita pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Nak buat macam mana? Buat dalam per. X sama dengan 10. Pindahkan dia dekat belah bawah. Nampak 5 ni cikgu pindahkan dia dekat belah bawah. Sama juga dengan nombor 2. 10 kita pindahkan 2 tu dekat belah bawah. 10 per 2. Tekan kalkulator 10 per 2 dapat berapa? 10 per 2 dapat berapa? Ya, kita 5. dapat dia 5. Inilah jawapan nombor 11. Boleh faham kah? Boleh. Okey, ada 2 orang je. Yang lain macam mana? Mahdi jelas ke Mahdi? Contoh cikgu tunjuk ni. Jelas. Okey. Aidil jelas tak? Aidil salin tak tu contoh 1 dengan contoh 2 tu? Salin. Kenapa tu?
Ha? Dah salin dah? Nanti Okey. cikgu. Kau sah. Ha. Okey. Lepas kamu salin macam biasa, kita akan buat beberapa latihan. Okey. Cuba buat nombor 1 dan cuba buat nombor 3. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 1 dan cuba buat nombor 3. Tengok contoh yang cikgu tunjuk. Macam mana cikgu selesaikan dekat atas tu. Okey. Izhafi. Buat tau Izhafi. Oh, bagus. Sampai apa tu? 3. 1 dengan 3 je. Buat 1 dengan 3 je. Satu kedua. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu tau. Cikgu saya punya. Cikgu tengah simak. Cikgu. Okey. Ya, ada soalan ke? Tak dapat buat cikgu. Yang mana? Nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 1 dengan nombor 3 tak dapat buat? Tak. Kalau dekat contoh tu Izhafi dapat buat? Izhafi faham contoh nombor 1 tu? Apa sebab tu? Saya ada pula apa cikgu. Sebab nombor 1 ni dia macam susah sikit lah cikgu. Okey. Izhafi tak tengok dulu 1 dengan 3. Contoh yang ni Izhafi faham? 5x sama dengan 125. Izhafi faham contoh dekat 5x sama dengan 125 ni? Faham. Oh, Izhafi lain Siapa yang tanya tadi? Aidil ke? Cikgu? Aidil ke yang tak faham tadi? Nombor 1 dengan nombor 3. Saya. Okey, dekat contoh ni faham? Macam mana cikgu selesaikan? Faham. Okey, bagus. Aidil faham ke contoh ni Aidil? Dia faham sikit Faham sikit? Faham sikit. Okey. Jadi, cikgu tunggu. Cikgu tunggu lagi. Kawan-kawan tengah buat. Lepas ni cikgu tunjuk. Cikgu. Kenapa? Cikgu kita ada hari apa cikgu? Kelas. Kita hari Isnin. Tapi cikgu tak dapat buat hari tu. Okey, bagus. Pandai. Jadi Bagus. Isnin minggu depan tak cikgu? Isnin minggu depan. Isnin ni Kelas ada kita tuition bagus semua. Cikgu, Isnin ni ada tuition cikgu. Ada. Ada. Ada cikgu. Isnin.
Yang ni ganti minggu ni. Minggu ni kan tak ada. Faham. Okey, jadi boleh tengok masing-masing nombor 1 dengan nombor 3. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni fokus cikgu. Aidil mana Aidil? Ada. Ada. Okey. Jadi fokus cikgu adalah cikgu nak ajar kamu bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bilakah darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi? Kita tengok kepada nombor 1. 3x sama dengan 12. Baca balik definisi darab. Bila nombor tu dalam keadaan darab? Bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Tengok ni, nombor 5 kalau dia duduk sebelah X, dia betul-betul duduk sebelah X. Kita baca macam mana? Kita baca dalam keadaan 5 darab X. Maksudnya kita faham yang 5 ni di dalam keadaan darab. Okey. Kita baca pula yang bawah ni. 2A. Bila nombor, ni nombor 2. Dan huruf, ini huruf A. Dia duduk sebelah-sebelah. Bila dia duduk sebelah-sebelah, kita baca dia 2 darab A. Maksudnya, kita tahu dia dalam keadaan darab. Kenapa kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Jadi, bila kamu nak pindahkan 5, 5 ni dia akan jadi bahagi. Bila kamu nak pindahkan 2, 2 ni nak jadi bahagi. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 1. 3 dengan X. Dia duduk sebelah-sebelah. Nombor 3 dengan huruf X. Dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya, kita baca dia 3 darab X. Ini explanation sahaja. Ini adalah dia punya penjelasan. Jadi, bila kamu nak pindahkan 3 daripada kiri, ni kiri, ni kanan. Bila kamu nak pindahkan 3 ke kanan, kamu nak pindahkan 3 ke kanan. Jadi X tu dia kekal di kiri, sama dengan ni dia kekal di tengah-tengah. 12 ni dia kekal di kanan. Yang berubah hanyalah nombor 3. 3 ni dia dekat kiri, dia dalam keadaan darab. Ni macam cikgu tulis dekat atas. Jadi bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi itu kita tulis dalam keadaan per 3. Kita letak dia dekat bawah nombor sebelah ni. Bawah 12. 12 per 3 dapat berapa? Cikgu nak dengar sikit jawapan. 4. 4. 4. Ni jawapan dia. 4. Jadi kalau siapa-siapa tak tahu nak tekan kalkulator, macam ni. Ambil nombor atas, tekan 12. Per ni sebenarnya dia bahagi. Bahagi, tekan nombor bawah, 3. Dekat sini, kamu akan dapat jawapan dia 4. Jelas ke nombor 1? Boleh faham ke? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Kalau ada soalan, tanya je. Okey, kita pergi kepada nombor 3 pula. Aidil, jelas ke Aidil nombor 1 tu? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. Kita tengok. 5 ni duduk sebelah X. Sama dengan 45. 5 ni bila kita nak pindahkan ke sebelah. Kenapa kita nak pindahkan 5 tu? Sebab kita nak X tu duduk sorang-sorang. Jadi bila kita nak X tu duduk sorang-sorang, ni ada nombor 5. Dia ada nombor 5. 5 ni kita kena pindah. Jadi kita nak pindahkan nombor 5 tu, kita kena tahu keadaan nombor 5 tu. Keadaan bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Dia adalah dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit. Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. Jadi bila X ni dia kekal. X ni kekal di kiri sama dengan kekal. 45 pun dia duduk dekat tempat asal dia. Yang pindah sekarang ni adalah nombor 5. 45
per 5. Tak tahu nak tekan kalkulator, kamu tekan 45 dulu, per di dalam bahagi, baru tekan nombor bawah, per 5. Okey, tekan 45 per 5 dapat berapa? 9. Iya, inilah jawapan dia nombor 3. Kita dapat 9. Jelas ke? Jelas. Jelas. Ada yang nak tanya soalan ke dekat cikgu? Tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh dan penerangan cikgu dekat nombor 1 dengan nombor 3, cikgu nak masing-masing cuba buat pula nombor 4 dengan nombor 5. Cuba selesaikan nombor 4 dan nombor 5. Tengok macam mana cikgu selesaikan nombor 1 dengan 3. Buat nombor 4, nombor 5. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba buat nombor 4 dan nombor 5. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Empat dan 5 cikgu. 4 dan 5. Cikgu, Ya? Cikgu dah cikgu siap. belajar bab berapa cikgu? Okey. Nombor 4 dengan nombor 5. Okey, bagus. Ada yang dah siap. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Cikgu tengah cek. Buat tau, cikgu cek terus. Okey, betul. Pandai. Ini soalan 4 hari ni. Sama Ni dengan cikgu. dekat depan ni soalan nombor 4 ni. Buat tau, lepas ni kalau siapa yang tak hantar jalan kerja, nanti bila mak nak tengok, cikgu tak jumpa kamu hantar, nanti cikgu tak boleh nak tolong. Ha. Okey, bagus. Okey, betul. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan terus jalan kerja di hadapan. Cikgu, Ya? nanti ada homework cikgu. Cikgu ada bagi homework. Ada. Nanti cikgu bagi dalam grup. Ya. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok kepada nombor 4 dan nombor 5. Cikgu selesaikan. Nombor 4.
8x sama dengan 48. 8 ni duduk sebelah x. Maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Ha? Bahagi. 8 duduk sebelah x. Nombor dan huruf duduk sebelah x. Darab. Dia darab dulu. Jadi bila dia darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya. Jadi kita nak alihkan 8 dia akan jadi 48 per 8. Tekan kalkulator 48 per 8 dapat berapa? Dapat 6. Ya, inilah jawapan nombor 4. Siapa yang tak dapat sila salin. Nombor 5. Nombor 5, 4x sama dengan 28. Sekarang ni kita nak alihkan nombor 4. 4 dengan x dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya nombor 4 ni di dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. 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 Jadi x sama dengan 28 per 4. 28 per 4 dapat berapa? 7. 7. Inilah jawapan nombor 5. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Inilah selesailah soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Hukum ketiga bercakap tentang darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi sekarang kita ada masa sikit je lagi. 20 minit je lagi kelas kita. Ngantuk. Okey, jadi tahan sikit. Sebab apa kita nak pergi kepada rule yang terakhir. Rule yang terakhir adalah bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Bila kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi? Bila dalam keadaan pecahan. Itu sahaja. Bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Sebagai contoh, sekarang ni cikgu tak masukkan huruf. 1/2. 1/2 membawa maksud nombor atas 1 per bahagi dengan 2. Sama. Sekarang ni cikgu tunjuk pula kalau dia ada huruf x per 2. Cikgu gantikan x. X dekat atas. X bahagi 2. Boleh faham ke? Boleh. Faham. Maksudnya bila nombor tu dengan huruf tu dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bila bahagi, dia jadi darab. Macam mana? Okey, tengok contoh yang pertama cikgu nak tunjuk. Kita pergi kepada contoh nombor 6. Kita pergi kepada contoh nombor 6. Jadi sekarang ni x per 4 sama dengan 9. X per 4 kita nak alihkan 4 ni sebab apa? Sebab kita nak tinggalkan X tu duduk sorang-sorang. Bila kita nak alihkan 4, sekarang ni dekat kiri. Ni adalah kiri. X dengan 4 di dalam keadaan apa? Darab ke bahagi? Dia dalam keadaan bahagi. Bila kamu nampak pecahan X per 4. Maksudnya 4 ni dalam keadaan pecahan. Yang hanya boleh dialih adalah nombor bawah tau. Jadi sekarang ni bila kamu nak pindahkan 4 ke kanan, dia dah detect ni adalah di dalam keadaan bahagi. Nombor 4 sekarang ni di dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Macam mana? X sama dengan 9. 4 tadi dekat kiri di dalam keadaan bahagi, pindahkan ke kanan dia jadi darab 4. Lepas tu baru kita selesaikan 9 darab 4. Kita dapat 36. Inilah jawapan X. Boleh faham ke? Boleh. Aku nak tanya. Ya, tanya apa? Cara yang dalam petak tu pun kena buat juga ke? Yang mana? Yang cikgu petakkan ni? Ya. Oh, petak tu tak payah buat pun tak apa. Tapi bulatkan part dengan anak panah ni kena buat. Biar kita nampak apa yang berubah. Jadi kena salin soalan tu semula. Lepas tu letak jawapan. Betul.
Kalau nak terus buat macam ni pun boleh. Cikgu Saleh ni nak bagi nampak jelas je. Okey. Okey tak tu Mahdi? Okey, okey. Okey. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Tak apa, cikgu tunjuk kat depan. Okey. X per 2. X per 2 sama dengan 3. Bila cikgu cakap X per 2. X per 2. Bila dia ada per, maksudnya 2 dalam keadaan apa? Bahagi. Ya. Bahagi. Bila kita dah tahu dia dalam keadaan bahagi, kita nak pindahkan 2 daripada kiri ke kanan. Bahagi jadi apa? Darab. Darab. Jadi dia jadi macam mana? X sama dengan 3. 2 dekat sini bahagi. Kita pindahkan 2 tu. Dia akan jadi darab 2. X sama dengan X sama dengan 3 darab 2. Kita dapat 6. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Itulah maksud cikgu. Okey, cikgu akan tunjukkan lagi sekali. Cikgu tunjukkan lagi sekali. Okey, tengok ni Cikgu buat ombak ni bagi nampak. Okey, tengok ni X per 3 sama dengan 10. Kita nak X tu duduk sorang-sorang. Masalahnya ada 3 dekat sini. Bila kita tengok dia dalam keadaan pecahan, jadi kita tahu dia dalam keadaan bahagi. Jadi bila kita nak alihkan ke sebelah, 3 ni ke sebelah, barulah kamu setkan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. X sama dengan 10. 3 ni bahagi kan tadi. Jadi bila kita dah alihkan ke sebelah, kita dah alihkan duduk sebelah 10, dia jadi darab 3. Lepas tu kamu selesaikan 10 darab 3, kita dapat 30. Boleh faham ke? Faham. Okey. Okey. Jadi kita akan pergi kepada tak payah tengok dekat kertas tu, kamu buat 2 soalan yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Kamu buat 2 soalan yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Okey, soalan yang pertama. Cikgu nak buat X per 5 sama dengan 5. Cuba selesaikan soalan nombor 1. Soalan nombor 2. X per 7 sama dengan 3. Cuba selesaikan soalan nombor 2. 1 dengan 2. Dah siap hantar dekat cikgu, boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu tunggu kat WhatsApp buat Cikgu, jika saya pergi Cikgu dah siap. cikgu. Apa? Jika saya pergi ke tandas. Boleh. Cikgu dah siap. Dah siap send kat WhatsApp. Cikgu tengah tengok kawan-kawan kamu sekali. Cikgu chat terus ni.
Dah klik tu. Okey, bagus, bagus. Senang ke susah? Senang. Senang. Bagus. Kita kena biasakan cakap matematik ni senang. Okey, pandai. Okey, ni Luffy ni. Betul Luffy, pandai. Cikgu pun tengok One Piece. Okey, betul. Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu. Ya, betul. Okey, Ngantuk boleh ke tu. cikgu mula selesaikan nombor 1 dengan 2? Boleh. Boleh. Okey, cikgu harap boleh tau. Okey. Jadi yang penting kita kena tengok nombor 1 dengan nombor 2. X per 5. Bila kita nak pindahkan 5 dekat belah bawah ni, 5 ni kita nampak dia per. Maksudnya bila kita tahu dia dalam keadaan per. Jadi dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Ya, bahagi. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Jadi dia akan jadi X sama dengan 5 darab 5. 5 darab 5 dapat berapa? 25. Ya, kita 25. akan dapat 25. Pandai. Okey, kita buat pula soalan nombor 2. Ni tahu jawapan dia. Ramai yang dapat je betul. Bagus. Okey, kita buat pula nombor 2. X per 7. Jadi bila kita nak selesaikan soalan nombor 2, X ni dia duduk seorang-seorang. Tapi masalahnya ada 7. 7 ni dia dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah jadi apa? Darab. Darab. X sama dengan 3 darab 7. Jadi dekat sini kita akan dapat 3 darab 7 dapat berapa? 21. 21. Pandai. Jadinya kelas kita dah cukup dah 4 rule. Kita dah belajar positif. Kalau positif pindah ke sebelah dah jadi apa? Negatif. Pandai. Negatif. Kalau negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Kalau darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Ya, bahagi. Kalau bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Inilah 4 keadaan yang mana kita kena tahu bila dipindahkan. Okey, jadi kita tengok masing-masing boleh tengok kepada soalan yang terakhir. Cikgu nak uji. Cikgu nak uji kamu. Cikgu nak uji soalan nombor Okey, kejap Okey, cikgu nak uji kamu soalan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, soalan nombor 1, 2, 3, 4. Kalau cikgu nak selesaikan soalan nombor 1, cikgu kena pakai A ke, B ke, C ke, D? A. Tak dengar? C. Ya, C. cikgu kena pakai C. Kenapa cikgu tahu dia dalam keadaan darab? Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Kasi dia jaga. Macam mana kita nak tahu? Betul dah nombor 1 ni C. Dia jaga. Okey, ya. Sebab 5 dengan X
dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya kita nak selesaikan, kita kena tahu 5 ni kalau kita nak pindahkan, dia jadi bahagi. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan darab. Jadi X sama dengan 25 per 5. 25 per 5 tekan kalkulator dapat berapa? 5. 5. Jadi inilah jawapan nombor 1. Jadi nombor 1 adalah darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Okey, kita buat pula nombor 2. Nombor 2 pakai A ke B ke C ke D nak selesaikan? A. Okey, seorang dah jawab. Lagi? Pakai. Okey. Betul, dia pakai A. Macam mana kita tahu dia pakai A? Sebab dia tambah. Sebab Ya, sebab dia ada positif dekat 4 ni. Jadi kalau kita nak pindahkan, positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 10 tolak 4 dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? 7. Salah. 6. 6. Okey. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pakai A ke B ke C ke D? C. Okey. Yang lain, nombor 3 pakai A ke B ke C ke D? C. Okey. Bagus. Kita pakai C. Sebab apa? Sebab nombor 8 dan huruf X dia duduk sebelah-sebelah. Kalau dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan darab. Jadi kita alihkan, dia akan jadi bahagi. Jadi sekarang 80 per 8 kita dapatlah 10. Ni jawapan nombor 3. Okey, bagus, bagus. Soalan nombor 4, kita nak pakai A ke B ke C ke D? A. Salah. B. A, B. B. Ya, kita B. pakai B. Macam mana kita tahu dia pakai B? Sebab A tolak. Ya, dia ada tolak belakang 3 ni. Jadi kita pindahkan 3 tu ke sebelah, tolak jadi tambah. Jadi X sama dengan 11 tambah 3, kita dapat 14. Inilah jawapan nombor 4. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak selesaikan soalan yang terakhir untuk malam ni. Cikgu nak selesaikan soalan yang terakhir untuk malam ni. Lepas tu tak ada dah. Okey. Jadinya masing-masing cikgu nak kamu belajar. Cikgu nak kamu belajar macam tadi. Cikgu nak kamu selesaikan soalan nombor 17, 18, 19, kejap, dengan 15. Apa cikgu? Okey. Ni buat 4 soalan dekat depan ni. Lepas tu dah habis dah kelas kita. Cek 4 soalan ni, kamu kena tahu nak pakai A ke, B ke, C ke, D. Boleh ke? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Cikgu bagi 4 minit. Okey, baguslah dah ada yang dapat buat dah. Bagus.
Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp lagi 2 minit. Cikgu betul tak? Sekejap. Okey. Cikgu kan harap dia bertemu dengan bahagi. Dia jadi bahagi cikgu. Kalau darab, dia pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Cikgu cikgu. Tapi Sekejap, cikgu cek. kalau bahagi cikgu. Mendarat. Kalau bahagi, kita pindah ke sebelah, dia jadi darab. Okey, habis sudah masa. Okey, ramai dah hantar. Bagus. Cikgu suka. Okey, jadi cikgu kena buat dah lah. Sebab sekarang dah pukul 10.25. Jadi cikgu akan selesaikan dah. Okey, bagi yang tengah buat, yang tengah berusaha lagi, hantar je. Oh, gelap sikit. Okey, hantar je tau. Cikgu akan tunjukkan satu-satu dekat depan. Okey, soalan nombor 17. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 17. 8x sama dengan 56. Okey, sekarang ni kalau cikgu nak alihkan 8, cikgu kena detect dulu. Cikgu kena check dulu. 8 tu di dalam keadaan apa dengan x tu? Darab. Ya, dia dalam keadaan darab. Kalau darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, jadi dia akan jadilah 56/8. Jadi dekat sini 56/8 dapat berapa? 7. Ya, inilah jawapan nombor 17. Jelas ke soalan nombor 17? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 18. Cikgu buat warna biru. X tambah 6 sama dengan 18. Cikgu nak X ni duduk sorang-sorang. Jadi cikgu kena alihkan nombor 6. Jadi nombor 6 ni dia dalam keadaan apa? Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia akan jadi 18 negatif 6. 18 tolak 6 dapat berapa? 12. Ya, pandai. Inilah jawapan nombor 18. Jelas ke soalan nombor 18 yang cikgu tunjuk dekat depan tu? Boleh faham? Jelas. Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu tunjuk pula nombor 19. X per 2 sama dengan 34. Sekarang ni cikgu nak X ni duduk sorang-sorang. Jadi cikgu kena alihkan 2. 2 tu di dalam keadaan apa dengan X? Bahagi. Ya, dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Darab. 34 darab 2 dapat berapa? 24. 68. Ni 64. jawapan dia. Okey, last. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Nombor 15. X tolak 4 sama dengan 10. Cikgu nak X. Sekarang ni ada negatif 4. Sekarang ni dia dalam keadaan apa? Negatif. Ya, dia dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Ya, dia jadi positif. Jadi dekat sini dia jadi positif 4. 10 tambah 4 dapat berapa? 14. 14. Inilah jawapan dia. Jadi kita belajar apa ni hari ni? Kita belajar cara nak selesaikan, cara nak cari nilai huruf tu.
Jadi cikgu tak naklah peningkan kamu dengan huruf macam-macam. Huruf A ke B ke C ke D ke. Cikgu ambil satu je huruf malam ni. Iaitu huruf X. Jadi tambah pindah ke sebelah jadi tolak cikgu dah ajar. Tolak pindah ke sebelah jadi tambah cikgu dah ajar. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi cikgu dah ajar. Bahagi pindah ke sebelah jadi darab cikgu pun dah ajar. Jadi boleh faham ke kelas kita malam ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi sebelum kita nak tutup kelas kita, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok dulu wajah masing-masing. Okey, Izhafi, Uzma, Aidil. Okey, Izhana. Okey. Siapa ni nama cikgu lupa. Okey, mana yang lain ni? Ada yang tak boleh buka. Salehah. Macam mana Salehah? Cikgu tak boleh buka. Okey. Syahmi, jelas ke semua kelas malam ni Syahmi? Kelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap jelaslah. Dah pukul 10.30 dah. Esok cikgu buka kelas juga. Kalau kamu dah masuk malam ni, kamu tak nak masuk esok pun tak apa. Kalau kamu nak masuk pun tak apa. Maksudnya terserah lah. Sama ke? Tak dengar? Esok benda sama. Ya, esok belajar benda sama je. Kalau macam kamu nak dah faham kelas hari ni, kamu okey je, kamu okey mantap kelas hari ni, kamu tak nak masuk esok pun tak apa. Tapi kalau kamu rasa kurang jelas, saya perlukan lagi kelas, kamu masuk kelas esok pula. Okey. Okey ke Aidil? Okey. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih banyak atas komitmen yang diberikan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye, Darren. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Okey.